Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Ria 897 FM. Hari ini hari Khamis, 11 Ogos 2016. Apa kabar semua yang sedang memantau siaran kami di Facebook Ria dan juga di udara Ria 897 FM. Saya Casey kembali bertugas menemani anda pada tengah malam ini. Saya akan bacakan kisah-kisah misteri. Kisah yang dikirimkan melalui kiriman email dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12. Saudara ingat, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam rancangan ini anggaplah hanya sekadar satu hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar. Yang pasti Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan saja. Pelbagai kisah bakal saya ketengahkan pada malam ini. Dan saudara, kalau anda ingin ketahui apakah pengalaman-pengalaman yang ingin saya ketengahkan, kita ikuti Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Baik saudara, sekarang ini saya sedang live di Facebook Ria untuk seketika, bukan untuk sepanjang rancangan. Ya, saya akan bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini, dan selamat tengah malam kepada semua geng-geng MJ12 di Facebook Ria yang sedang memantau Facebook Ria secara live, dan pastinya bila anda dengar live di Facebook Ria, anda tak dapat dengar sound effect, hanya suara saya yang bercakap. Itu harap maklum dan juga sedia maklum. Baik saudara, kisah yang pertama yang ingin saya bacakan pada anda semua dalam rancangan MJ12 ini kiriman daripada pendengar kita ini melalui kiriman email yang saya terima. Email ini datang daripada Nur Suhana. Beliau berkongsi satu kejadian yang berlaku. Ini terjadi di rumah makciknya. Ya, di rumah makciknya yang terletak di kawasan Chua Chu Kang. Jadi beliau ke sana sebenarnya untuk menjaga neneknya yang dalam keadaan sakit, dan makciknya ni ada urusan lah selama lebih kurang beberapa hari dan akan pulang ke rumah. Jadi Suhana kata waktu tu memang saya jual anggur Kisi.
Jadi saya pun fikir apa yang dia emailkan Waktu tu saya memang jual anggur. Fikir-fikir, oh menganggur rupanya ya. Itu istilah yang digunakan. Saya jual anggur. Jadi oleh kerana saya tidak bertugas dan keluarga makcik saya memerlukan seseorang untuk menjaga arwah nenek saya lah pada waktu itu. Jadi saya lah kandidat yang paling sesuai sebab sedang menjual anggur. Dan lalu saya pergilah ke rumah makcik saya untuk menjaga itu arwah nenek saya pada waktu itu. Dan kisah yang diceritakan ini berlaku lebih kurang 2 tahun yang lalu. Dan inilah kisah yang dikirimkan kepada saya. Kiriman dari Suhana dalam Misteri Jam 12. Saudara, sekarang ini saya live di udara Ria pasti. Yang pasti juga di Facebook Ria. Tapi hanya untuk seketika sahaja. Selepas itu akan saya matikan Facebook live saya. Dan boleh anda ikuti. Terima kasih pada likes yang turun macam hujan. Nampak? Likes. Kalau satu like $1 sepanjang MJ12 saya akan live. Saya keluar jadi ribuan. Jutawan tak sampai lah. Mungkin ribuan katanya. Okey, kisah kiriman Suhana, Nur Suhana berkongsi ketika dia berada di rumah makciknya untuk menjaga nenek. Makciknya tidak akan ada di Singapura untuk beberapa hari. Saya menetap di sana dengan nenek saya. Nenek saya ni bukan tak boleh berjalan. Dia boleh uruskan dirinya, makan, minum semua. Saya harus sediakan lah. Tapi bila bak mandi, bersihkan diri, pergi ke tandas, semua dia boleh buat sendiri. Tidak ada masalah. Cuma nanti kalau dia nak makan, saya kena belikan ataupun saya kena buatkan lah. Jadi nenek saya ni dah tak banyak cakap sangat. Dia suka berdiam diri. Malam hari, kadang-kadang jam 9 lebih malam, dia dah masuk bilik, dah tidur. Dan saya akan duduk dekat ruang tamu menonton TV. Kadang-kadang TV tu saya hidupkan, tapi mata saya masih pada handphone, sedang bermain telefon bimbit saya, kata Nur Suhana. Jadi pendengar Ria 897, setiap kali, kata Nur Suhana, saya berada dekat ruang tamu, tak kiralah waktu pagi ke, petang ke, malam ke, nenek kadang-kadang akan panggil. Dia panggil saya Nana. Jadi nanti akan dengar suara nenek yang agak halus dan terketar-ketar. Nana, Nana. Macam itulah saya rasa. Dan apa yang berlaku, saya tahulah tu suara nenek. Saya akan, ya nek, kejap nek, kejap. Kadang-kadang tengah dekat dapur, tengah masak air. Kadang-kadang sedang menonton TV. Dan saya kata, sekejap nek. Saya akan masuk bilik, nanti dia akan cakap lah. Dia nak itu, dia nak ini. Kalau dia nak pergi tandas, saya kena tolong dia lah. Tolong dia maknanya, saya kena bangunkan dia dari katil dan turunkan dari katil. Katil tu agak tinggi sedikit untuk nenek saya. Dan kemudian dia akan jalan, bawa dia jalan pergi tandas. Dia masuk tandas, dia urus dirinya sendiri. Jadi pada satu malam, ini kalau tak silap saya, kata Suhana, adalah malam yang kedua apabila saya ditugaskan untuk menjaga arwah nenek saya pada waktu itu. Pendengar Misteri Jam 12, saya sedang duduk menonton TV seorang diri. Dan tiba-tiba saya dengar dengan jelas, Nana, Nana, Nana. Nek, kejap nek. Nek, kejap. Waktu tu saya sedang type message yang agak panjang untuk reply pada kawan saya. Kita sedang cakap pasal sesuatu, ialah yang excited, membuat saya gairah, yang menambahkan kegairahan pada waktu itu. Cakap tentang kawan saya ni, Casey, waktu tu ada boyfriend. Jadi kita pun, ialah message dan saya nak reply balik. Jadi apa yang terjadi pendengar Misteri Jam 12? Nenek saya panggil, tengah type. Saya kata tunggu sekejap. Dia bersuara lagi. 2 kali dia panggil saya. Saya pun bangun. Bila bangun saya pusing, saya nampak nenek saya masuk dapur. Jadi maknanya nenek panggil untuk suruh saya masuk bilik, tolong dia turun dari katil untuk pergi dapur. Mungkin dia nak pergi tandas ke, mungkin dia nak minum air. Jadi bila saya bangun, saya toleh, saya nampak nenek masuk dapur. Dengan jelas nenek saya masuk ke dapur rumah makcik.
Saya pun, Nik, tunggu. Yalah, Casey, nenek saya ni tak kuat sangat. Dia mampu melakukannya, tapi saya tahu dapur tu kadang-kadang licin, tandas tu. Jadi saya kena pegang dia untuk memastikan yang keadaan selamat. Jadi saya kata, Nik, tunggu Nik. Nenek saya dah jalan masuk dapur. Saya jalan, bila saya lepas tembok dapur, saya terperasan dekat dapur. Langsung tak ada orang, Casey. Nek. Lalu saya berjalan menuju ke arah pintu tandas dengan harapan nenek saya dalam tandas. Sama sekali tidak ada orang dalam tandas rumah makcik saya. Pendengar Misteri Jam 12, dalam keadaan ketakutan saya berdiri depan tandas. Saya terfikir, perempuan tua ataupun wanita tua mana yang saya ternampak awal tadi. Apabila saya nak berjalan, saya terfikir-fikir lagi. Saya masuk dalam bilik. Rupa-rupanya nenek saya masih sedang nyenyak tidur di atas katil. Casey, malam tu saya tak berani nak duduk di luar. Saya masuk dalam bilik, tetapi saya nak tidur dalam bilik ni, saya tak boleh tutup pintu, Casey. Saya memang tak boleh tutup pintu sebab kalau saya tutup pintu, nenek saya panggil, saya tak dengar. Nanti akan bertambahnya risiko-risiko kemalangan dalam rumah. Jadi bayangkan pendengar Ria 897 FM. Kata Suhana, masuk bilik, saya hidupkan lampu, baring atas katil, masih lagi bermain dengan handphone, mesej kawan saya. Mata saya masih memandang ke arah bilik nenek. Dari bilik saya boleh nampak bilik nenek saya yang gelap. Dan nampaklah sebahagian daripada kaki nenek di hujung katil tu. Bahagian badan dah tak nampak sebab dihadang oleh tembok. Jadi pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan, saya nampak kaki nenek saya. Kemudian saya terperasan betul-betul dekat hujung katil, di penjuru tembok dalam bilik nenek saya pada waktu itu, tapi sekarang dah meninggal dunia, Casey. Saya nampak macam ada orang sedang berdiri dalam bilik yang gelap, seolah-olah berada di hujung katil nenek, sedang tenung dan renung ke arah saya. Hanya Allah saja yang tahu perasaan saya, Casey. Bila dah ternampak, saya pejam mata, lalu saya miringkan badan saya ke satu lagi daerah ataupun memandang ke satu lagi tempat. Kemudian saya membaca surah-surah yang saya tahu. Ketika sedang saya baca, belakang saya tu saya miringkan, pusingkan tubuh saya. Jadi pintu bilik yang mana saya baring boleh nampak sekarang berada dekat belakang saya. Pintu bilik saya, katanya Nur Suhana. Tengah baca, Casey, bayangkan dia miringkan badan, dia dah ternampak ni. Astagfirullah. Saya cuba tenangkan diri, miringkan badan, saya baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tiba-tiba dekat belakang ada jari telunjuk cocok belakang saya, Casey. Bacaan saya daripada berbisik, saya terus baca kuat, Casey. Malam tu adalah malam paling takut. Saya dah tak tahu nak buat apa. Saya hanya mampu baring, baca, sampaikan penat terlelap mata saya dan tidur sampai ke pagi. Apabila saya sadar, sekitar jam 6 lebih pagi. Saya sadar kerana nak pergi tandas dah tak terlampau, tak boleh tahan nak terkucil. Saya nampak nenek saya. Nenek saya dengan telekung sedang nak solat. Jadi nenek saya ni yang jenis pendiam. Saya lalu nampak nenek, saya cakap, "Nek, kenapa tak solat dalam bilik?" Nenek saya sedang solat subuh di ruang tamu, Casey. Nenek saya jawab, "Dah lah, aku nak solat, asyik kena tolak aje." Casey, bila saya tanya lebih khusus, kata Nur Suhana, apabila nenek saya sedang nak solat beberapa kali, sedang dia berdiri dalam keadaan rukuk,
Macam ada orang tolak dia beberapa kali dari belakang, sampaikan dia terpaksa batalkan solatnya, angkat sejadah, pergi ke luar rumah dekat ruang tamu untuk mendirikan solat di sana. Itulah kisah dari Suhana. Untuk pengetahuan Casey, makcik saya berada di luar Singapura untuk 4 hari saja. Hari yang kedua saya kena ganggu, malam yang ketiga, malam yang keempat, saya ajak sepupu saya 2 orang untuk temankan saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, terima kasih pada yang sedang mendengar siaran Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Dan saudara, kepada anda yang sedang memantau siaran MJ12 live juga di Facebook Ria, anda boleh kunjungi Facebook kami sebelum saya tamatkan Facebook live ini. Terima kasih bagi anda yang telah pun berikan emoticon likes. Ada yang ketawa, ada yang wow, tak ada yang sedih, tak ada yang marah mungkin. Ya, apapun, ada yang kasih emoticon heart. Terima kasih lah. I love you too. Ya. Okey, itu kisah Suhana yang pertama. Anda bayangkan pengalaman yang diceritakan menjaga arwah nenek pada waktu itu. Sampaikan nenek yang pendiam ni, bila ditanya kenapa solat dekat luar, dia nak solat, katanya aku nak solat ni asyik kena tolak aje. Siapa yang tolak tu? Adakah yang tolak tu merupakan wanita ataupun makhluk yang Suhana nampak daripada biliknya yang sedang dia baring pada waktu itu? Bagaimana agaknya? Okey saudara, saya akan bacakan kisah selanjutnya di Ria 897 FM. Yang ini kisah pengalaman yang ingin saya ceritakan adalah kiriman daripada pendengar kita. Ini datangnya daripada pendengar kita mana tadi? Ini okey. Ini kisah yang diceritakan kiriman Misteri Jam 12 datang dari Okey, ini daripada Adi. Adi kata, Assalamualaikum Kisih. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Adi. Saya adalah pendengar MJ12 berasal dari Segamat. Dan ini pengalaman saya yang ingin saya Kisih bacakan ketika isteri saya hamil anak yang pertama. Dan lebih memanaskan lagi cerita ini, isteri saya, sebenarnya waktu jadual kelahiran isteri saya melahirkan anak saya, katanya di sini 2 minggu lebih awal daripada yang telah pun dijadualkan oleh doktor. Jadi dalam rumah kami, isteri dah ada contraction, sakit yang begitu dahsyat, sampaikan isteri saya terpaksa melahirkan anak dalam rumah kami. Ini adalah kisah dari Adi yang berkongsi pengalaman. Adi dari Segamat. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Okey saudara, ini kiriman daripada Adi yang berkongsi pengalaman beliau ketika isteri hamil anak yang pertama. Ini berlaku di rumahnya di Segamat. Katanya tolong rahsiakan nama kampung saya, Casey. Apa yang berlaku ketika isteri saya sedang mengalami contraction,
Saya waktu itu sedang berada dekat luar rumah, sedang betulkan motosikal saya. Tiba-tiba saya terdengar isteri saya pekik. Abang! Abang! Pada waktu malam beliau sedang membetulkan motosikal. Waktu malam isteri terpekik. Abang! Saya pun terperanjat. Saya letakkan sepanah yang saya pegang di tangan, lari masuk ke dalam rumah. Isteri kata, sakit bang, perut saya sakit bang, dah tak tahan bang. Saya rasa nak terberanak. Dan saya kata pada isteri saya, suruh tahan sekejap. Abang ambil kereta, kita pergi hospital sekarang. Tapi isteri saya cakap, tak boleh. Sebabnya Casey, dari rumah saya, hospital yang paling dekat memang jauh. Jadi isteri kata, dah tak boleh tahan bang, sekarang juga nak terberanak. Apa nak buat Casey? Malam tu juga, saya cuba sedaya yang saya mampu. Anak yang pertama dilahirkan dalam rumah. Jadi saya pun telefon seorang kawan yang paling dekat dengan saya, tanya pada ibunya, sebab ibunya pernah 2 kali membantu seseorang melahirkan. Jadi katanya dia akan sampai lebih kurang setengah jam di rumah saya. Sementara itu dia telefon dalam telefon tu dia jelaskan pada saya apa yang perlu saya buat. Jadi dia pun cakap, arahkanlah biar isteri saya duduk atas lantai. Ya, atas lantai tu letak tilam, dialaskan, dan letak ni lah, kasih isteri saya air, letak air dekat dahi dan macam-macam lagi lah. Jadi isteri saya sambil saya sedang gopoh-gapah ni, cari barang, cari itu. Isteri saya terpekik-pekik. Casey, isteri saya sedang duduk. Ini dekat dalam bilik Casey atas lantai, anda bayangkan pendengar Ria. Atas lantai, beralaskan tilam, isteri saya dah dalam posisi nak meneran keluarkan anak. Saya dah tak tahu nak buat apa. Teran! Teran! Bang, sakit bang, kata isteri saya. Sedang dalam proses tu, nak dekat 10 minit isteri saya cuba, berpeluh-peluh dibuatnya. Saya beri dia air, dia cakap tak nak minum, sakit. Saya rasa lega Casey. Rasa lega sangat-sangat apabila saya dengar isteri saya tengah sakit ni. Assalamualaikum. Kejap yang. Dah sampai. Saya pun keluar dari bilik, pergi ruang tamu, pergi dekat depan, buka pintu. Tengok dekat depan rumah tadi orang beri salam. Pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan. Tadi dengar orang beri salam, saya buka pintu depan tak ada orang. Tiba-tiba Casey. Abang masuk bilik bang sekarang bang, masuk bilik bang. Saya lari masuk bilik. Isteri saya menangis. Bang, tutup tingkap bang. Kata isteri dengan nada tergeta-geta. Bila saya pandang ke arah tingkap, saya tak nampak apa-apa pun. Apa yang? Mana ada apa-apa? Bang, dekat tingkap tu bang. Tutup tingkap bang. Kata isteri saya. Dia nampak sesuatu di tingkap tapi saya tak dapat lihat. Untuk sedapkan hati, saya pergi dekat tingkap. Tangan saya nak tarik tingkap Casey, meremang bulu rumah, dan seolah-olah tingkap saya ni macam ada orang tahan ataupun tingkap saya tersendat. Tak boleh tarik Casey. Saya tarik. Kerasnya tingkap ni. Meremang bulu rumah. Isteri makin terpekik-pekik, sakit. Kemudian, bang, cepat bang, tutup tingkap bang, saya takut bang. Kenapa keras ni? Allahu Akbar. Saya cakap Allahu Akbar. Terus terlepas tingkap dan dapat tutup dengan begitu pantas. Saya terjungap-jungap nafas saya. Saya kembali duduk depan isteri, cuba. Isteri saya masih tak boleh meneran. Masih terpekik kesakitan. Mana pula kawan aku ni tak sampai-sampai ni. Saya telefon. Hello. Man, kau kat mana ni?
Okey, aku lagi 10 minit. Tak ada 10 minit, sekarang sampai, cepat, sekarang, kata saya pada teman saya. Yalah, 10 minit. Letak telefon. Casey, tingkap bilik yang dah ditutup. Assalamualaikum. Bayangkan mendengar misteri jam 12. Adi kata saya dengar bunyi orang ketuk atau hentak tingkap. Kemudian bunyi suara halus yang menakutkan, seolah-olah kedengaran seperti orang memberi salam. Bayangkan pendengar misteri jam 12. Saya hanya mampu berdoa, hanya mampu menyuruh isteri saya cuba teran dan cuba. Akhirnya teman saya datang dengan ibunya. Ibunya bantu. Bila ibunya sampai nak membantu isteri, kemudian dia kata pada saya, "Adi, kau ada paku tak dalam rumah?" "Ada, cik." "Kau bawa aku paku." Kenapa dengan makcik ni? Isteri aku nak beranak, cari paku pula. Apa dia nak buat dengan paku? Dalam hati ni bercakap tapi tak bergerak. "Adi, cepat, aku suruh bawa paku." Saya lari ke si. Pergi ke dapur. Dekat bawah almari memang saya simpan satu kotak tukul, ada paku, screwdriver dan macam-macam lagi. Saya bawa lebih kurang dalam 4 paku yang panjang. Kemudian, "Bagus, kau ambil paku ni, satu kau letak dekat tingkap yang kau tutup tu. Letak sana." Casey, bila saya letak paku, tingkap tu bergegar, Casey. Kemudian dekat luar, suara seperti sesuatu mengerang. Saya toleh. "Cik, bunyi apa tu, cik?" "Satu lagi paku, aku nak kau letak dekat depan pintu rumah kau. Pergi, sekarang cepat." Casey, saya lari pergi depan pintu rumah. Saya letak paku dekat sana. Dan paku-paku yang lain adalah di beberapa bahagian. Dia suruh ambil lagi paku, letak dekat tingkap-tingkap yang ada dalam rumah. Pendengar misteri jam 12. Saya tak tahu makhluk apa yang dekat luar, tapi saya rasa dan saya pasti, katanya saya yakin, makhluk itu sedang tunggu bayi yang akan dilahirkan. Kerana bayi itu akan dilahirkan dengan adanya uri. Mungkin itulah yang dia tunggu-tunggu, Casey. Pendengar misteri jam 12, anda bayangkan, akhirnya tepat jam 11.31 malam, anak saya dilahirkan. Alhamdulillah. Saya sebut Alhamdulillah berkali-kali, Casey. Kau pegang bayi kau. Kemudian dia arahkan anaknya. "Man, Adi, kau tunjuk Man. Kau ada kain, ada plastik, ada limau, bawa kasih aku." Saya pun mengambil, Casey. Mengambil plastik, tunjukkan di mana untuk ambil barang-barang yang selainnya. Kawan saya cari. Kemudian uri yang ada dah ditanggalkan daripada tubuh anak saya, dimasukkan dalam plastik, kemudian dimasukkan dalam kain. Sebelum tu diperah limau, Casey. Ditabur garam pada uri tersebut. Kemudian dimasukkan asam. Diikat. Kemudian diikat dengan kain. Letak tepi. Waktu itulah gangguan paling teruk. Berkali-kali saya, isteri, teman saya Man dan ibunya mendengar, Assalamualaikum. Bayangkan pendengar, orang beri salam tanpa henti, Casey. Makcik tu kata, jangan jawab salam.
Kalau kau jawab, paku-paku yang kau letak dah tak boleh pakai lagi. Ya, jangan jawab salam. Pendengar Misteri Jam 12. Pada malam itu, saat paling gembira tapi saat paling menyeramkan dalam hidup saya. Gangguan itu berlaku untuk beberapa jam. Kemudian ia terus lenyap. Sebelum makcik meninggalkan saya dengan isteri, dia berpesan, malam ni, anak ni, jangan letak dalam rumah ni. Kalau boleh, pergilah tidur ke tempat lain. Nanti makcik datang lagi. Makcik nak pagar tingkap-tingkap pintu kau. Anak engkau ni darah manis. Uri jangan lupa, besok tanam. Tapi ingat, jangan terlampau cetek. Tanam dalam-dalam. Makcik tu pulang. Terima kasih. Itulah pengalaman saya, Casey. Dari Adi, Segamat, Johor, Malaysia. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Baik saudara, saya akan berehat seketika. Dua cerita yang agak panjang telah pun saya sampaikan kepada anda semua. Terima kasih pada anda yang sedang memantau Facebook Ria, iaitu Ria Live sekarang ini. Bertemankan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Kita akan berehat dengan beberapa buah lagu. Akan saya kembali selepas ini dengan lebih banyak lagi kisah-kisah misteri. Dan tadi kisah yang kita dengar, pengalaman yang diceritakan datangnya daripada siapa nama Adi tadi. Ingat, jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikongsi sama. Dia cakap letak paku lah dan sebagainya. Kalau ingin kepastian, anda rujuk pada yang pakar, yang lebih arif. Sebab itu hanyalah satu cerita. Jangan pula dalam dalam cerita tu letak paku, nanti sekarang ni awak pergi letak paku. Ingat, jangan sampai terlampau taksub. 100% hanyalah satu hiburan saja. Jadi kita dengar lagu, selepas ini akan saya kembali. Terima kasih pada teman-teman yang ada di Facebook, Facebook Ria. Macam-macam pengalaman yang dikongsi sama. Terima kasih pada teman-teman yang sedang memantau. Saya nak baca mesej anda susah, ya. Yang ada ialah di Facebook ni memang ramai masuk gelanggang. Dan juga ada yang komen, nak baca komen pun agak banyak sangat komen. Jadi saya hanya boleh pandang dan senyum je lah.
Yang penting rancangan MJ12 ini hanya satu hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Misteri Jam 12 akan kembali sebentar nanti. Something's very wrong. Misteri Jam 12. Anda sedang bersama Ria 897 MM. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, Misteri Jam 12, Ria 897 FM bersama dengan saya Casey dalam rancangan Seram Misteri di Singapura ini. Terima kasih. Dan awal tadi saya sebenarnya saya tidak bertugas dari jam 10 sampai 11 sebab tadi ada sidang media. Saya keluar rumah pukul 2 petang tadi sampai keluar rumah pukul 12 tengah hari. 12 tengah hari sampai di Johor sekitar jam 2 petang. Kemudian pukul 3 sidang media sampailah malam kita pulang dan saya uruskan hal-hal keluarga dulu baru sampai kerja untuk Misteri Jam 12. Jadi sebenarnya begini ada yang bertanya di Facebook, katanya, wah Casey, pagi sidang media ni. Petang sidang media tadi, malam bertugas lagi, kata penat ke? Okey, begini kisahnya. Sebenarnya hari ini saya diberikan peluang untuk beristirahat oleh bos saya. Bos kata, Casey hari ini kau tak payah kerja, kau ambil cuti. Kau akan diberi off lah. Saya akan diberi off. Cakap, wow, off. Oleh kerana MJ12 ni baru masuk hari yang ketiga. Kalau saya ambil off, apa kata orang? Casey ni apalah baru start. Tak apalah. Saya fikir macam tu. Tak apalah. Bos, saya datang balik untuk MJ12 boleh tak bos? Aku sukalah. Aku kasih kau off, kau tak nak. Bukan tak nak. Kita ni ada hati dan ada perut. Tak nampak perut besar ni. Jadi itulah. Sebab ada yang bertanya. Nanti ingatkan bos saya ni Salim pula. Kerja sampai daripada petang sampai 2 pagi tak balik. 12 jam ni. Tidak macam tu ya. Terima kasih kerana bertanya dan saya telah pun menjelaskan kepada anda semua. Okey, dan tadi bila saya berada di Johor, saya dah jumpa dengan beberapa orang pendengar Radio Ria yang meminati rancangan Misteri Jam 12. Dan tadi pun bila pulang tu pemandu kami pun
adalah yang suka mendengar rancangan MJ12, dan saya lupa nak tanya abang tu, sedang cakap-cakap, berbual-bual, berborak-borak dalam kereta tu, terlupa pula tanya nama. Tapi boleh kata apa minat dengan MJ12, tapi bila ada kawan lah, bila seorang-seorang sedang memandu, tiba-tiba mungkin tukar siaran Ria, terdengar MJ12, dengan cepat dia tukar siaran lain. Dan juga ada tadi ada pekerja di yang saya beli sandwich tu, saya rasa pun merupakan peminat MJ12. Terima kasih pada anda. Saya tak boleh cakap nama yang tempat beli sandwich, nanti dapat airtime percuma. Jadi terima kasih. Rata-rata ada juga beberapa pendengar-pendengar peminat MJ12 dari Johor yang tadi sempat saya bersua muka, dan yalah, kita bertanya-tanya, dan ada juga yang kata, "Bang, turun lagi ya Johor, saya bawa abang tempat kronik bang." Yelah, kita 3-4 orang pergi, buat anda tinggalkan saya. Tak menangis saya kat situ. Jadi terima kasih sekali lagi mendengar rancangan Misteri Jam 12. Saudara, dua kisah yang panjang telah pun saya sampaikan. Mungkin kalau ada peluang saya akan buka talian, anda boleh hubungi saya di talian 669-11897. Tapi ingat, setiap kisah yang anda dengar dalam rancangan MJ12, semua hanyalah satu hiburan saja. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar. Yang pastinya MJ12 akan diteruskan sampai pukul 2 pagi ini nanti. Dan saya akan kembali selepas ini dalam Misteri Jam 12. Jam 12. Saudara pendengar Misteri Jam 12, kisah seterusnya ini yang lain boleh cuba tembusi bilik siaran di 669 11897. Yang ini kisah yang diceritakan. Ini adalah pengalaman yang disampaikan oleh Encik Rudy. Beliau katanya di sini, Assalamualaikum Kisi, Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi satu peristiwa yang terjadi pada saya. Saya pulang dari tempat tugas agak lewat pada kejadian yang menakutkan ini berlaku. Selalunya saya akan sampai rumah selewat-lewatnya 11 lebih malam. Tapi pada malam tu saya pulang agak lewat sebab ada masalah yang terjadi di tempat tugas. Jadi kena selesaikan masalah itu, barulah saya pulang. Bila sampai di tempat letak kawasan tempat letak kereta bertingkat di rumah saya yang terletak di kawasan Sembawang. Ya, dah pun masuk jam 1 lebih pagi. Pendengar Misteri Jam 12, 1 lebih pagi kalau letak kereta dekat rumah flat ni, dah tak adalah tingkat-tingkat bawah. Kena pusing. Kadang-kadang sampai tingkat 5
kata beliau yang berkongsi peristiwa pengalaman yang tak dapat dilupakan. Jadi bila saya ni dah sampai rumah, saya pun menuju ke arah tempat letak kereta. Saya naik sampailah tingkat 5, barulah ada beberapa lot yang kosong. Apa yang berlaku? Dalam saya sedang memandu, ketika saya sedang memandu, saya ternampak dekat tingkat 1B, bukan 1A, di bawah tu 1A, 1B, 1B. Ada seorang wanita sedang berdiri di tepi salah sebuah kereta. Wanita ni sedang berdiri berpakaian baju hitam panjang. Itu saya nampak. Saya naik, lepas 1A, saya ternampak dia di tepi sebuah kereta 1B. Saya pandu naik bukit lagi, jadi 2A, pandu naik bukit lagi, 2B, pandu naik bukit lagi, nampak tingkat 3A. Apa yang terjadi? Di salah sebuah kenderaan di tepinya, saya seolah-olah macam nampak wanita yang sama berada dekat tepi sebuah kereta. Saya pandu, bila belok ni ternampak ni, dah perasan ni, saya pandu terus, saya tekan brek. Saya toleh belakang, cuba tengok, tak dapat lihat. Mungkin jaraknya dalam blind spot saya. Saya pandu depan sikit, pandu depan sikit, pandu depan sikit. Saya tengok masih pandang dekat belakang ni. Tapi susuk tubuh wanita yang saya nampak awal tadi tidak ada pada pandangan saya, Casey. Apabila saya pusingkan tubuh saya, terperanjat saya dibuatnya, wanita itu berdiri betul-betul di hadapan kereta saya. Apabila saya terperanjat, saya nasib baiklah kaki masih ada pada brek. Saya pada mulanya pijak brek sedikit saja. Bila terkejut, saya hentak brek begitu kuat, Casey. Begitu kuat. Cuba bayangkan kalau kaki saya ada pada accelerator pedal minyak. Kalau saya ternampak, saya terperanjat, mungkin kalau saya hentak pedal minyak saya, kereta saya mungkin terbabas dan berlanggar dengan kereta lain. Setelah terjadinya perkara itu, saya pejam mata sambil saya membaca beberapa surah. Pendengar Misteri Jam 12. Kemudian saya pandu sampailah dekat atas di tingkat 5. Keluar dari kereta, dah tutup pintu, sedang jalan menuju ke arah tangga, Casey. Tempat letak kereta bertingkat di rumah saya di Sembawang, tidak ada lift, kena turun tangga. Dah sampai depan pintu, tolak pintu sebab pintu di tempat letak kereta rumah saya ni, dia akan tutup dengan sendirinya. Nak masuk kita tolak, dia akan buka. Baru nak jalan ni, belum lagi turun tangga, saya dengar dengan jelas pada malam tu. Anda bayangkan, beliau baru nak turun tangga dari tingkat 5, Casey. Dengan jelas saya terdengar suara wanita menangis. Terisak-isak datang daripada tingkat bawah, tapi tak tahu lebih tepat tingkat berapa, Casey. Saya terus ke belakang dan tutup pintu. Apa yang terjadi selepas itu? Saya turun slope dengan lajunya. Ada kalanya saya jalan laju, ada kalanya saya berlari, ada kalanya saya jalan, saya lari, macam itulah. Sampai saja dekat bawah, kononnya tempat yang boleh disifatkan sebagai selamat. Ya. Sampai saja dekat bawah, tempat yang dikatakan selamat, saya dengan segera cabut dan terus saya pulang ke rumah, Casey. Anda bayangkan ya, dah sampai bawah, dah tak ada suara lagi, dah tak nampak mungkin susuk tubuh wanita yang sama. Cabut.
Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Something's very wrong. Misteri Jam 12. Saudara, tadi saya cuba membuat bunyi yang saya dengar melalui satu audio yang saya terima audio tersebut, tapi pengirimnya kata Casey jangan putarkan audio ini di udara, hanya untuk Casey mendengarnya saja. Ini kisah yang diceritakan di sini. Entahlah benar ataupun tidak, rancangan ini 100% sekadar hiburan saja ya. Dalam audio itu, suaranya yang saya cuba buat agak mirip-mirip lah. Seperti mengerang, bernafas dengan begitu mendalam tarikan nafasnya. Suara yang agak garau yang mengerang pada masa yang sama. Rupa-rupanya itu adalah suara yang dirakamkan yang dikatakan salah seorang ahli anggota keluarganya terkena gangguan buaya putih. Gangguan buaya putih ini akan datang lazimnya pada waktu malam, selepas maghrib sebelum subuh. Ia boleh jadi gangguan ini katanya
panjangnya kadang-kadang 5 minit, 10 minit. Kadang-kadang sepanjang malam. Kadang-kadang dari malam sampai ke keesokan paginya, tapi sebelum subuh. Jadi apa yang berlaku? Beliau berkongsi kisah ini. Nanti bila dia sampai, dia tak ada angin, tak ada ribut. Lazimnya ahli anggota keluarga ni akan duduk seorang diri, ya. Tidak ada teman, dia akan duduk termenung diam, duduk termenung diam. Tiba-tiba dia terus akan membuat pernafasan seperti yang saya dengar. Bayangkan pendengar Misteri Jam 12. Kalau kita ni yang dah biasa tahu, kita akan toleh tengok. Nanti perlahan-perlahan daripada duduk, ya, dia akan turun terus dalam keadaan merangkak. Bila saya katakan merangkak, kata beliau di sini, bila saya katakan merangkak, dia bukan macam kita merangkak main kucing dengan anak-anak, macam kita merangkak macam kucing ke, macam gajah, anak duduk kat belakang. Bukan. Dia seolah-olah boleh saya bayangkan seperti komando crawl. Sama seperti seekor buaya dan sama seperti seekor cicak. Cara dia merangkak. Yang mana perut di atas lantai, tangan kiri kanan dengan kaki, iaitu menggunakan sebahagian lutut untuk menolak diri bergerak seperti seekor buaya. Dan masalahnya, barang siapa yang menghalang jalan, naas akan jadi mangsa kena gigit, akan jadi mangsa kena cakar, Casey. Kekuatan yang buaya jadi-jadian ini miliki memang luar biasa. Jadi pendengar Ria 897. Katanya di sini, waktu tu saya dah tahu, salah seorang daripada ahli anggota kami terkena gangguan buaya putih. Jadi bila dia dah menurun, sedang merangkak, tujuannya adalah untuk mencari satu besin air. Bukan baldi, Casey. Besin. Besin air itu hendaklah kita isi dengan air, kemudian letak depan buaya putih jadian tu. Dia akan merangkak sampai dekat besin, dia akan rendamkan wajahnya dalam besin tu. Itu tabiat yang dia suka lakukan. Pendengar Misteri Jam 12. Benda ini berlarutan dan setiap kali berlaku, setiap kali itulah kena keluarkan besin. Ada kalanya ia membahayakan orang. Sampaikan akhirnya kami berjumpa dengan seseorang yang boleh membantu mengurangkan gangguan buaya putih ini secara bertahap-tahap. Bukan satu perkara yang mudah, Casey. Sebab rawatan bila dilakukan, buaya putih ini dah tak nak keluar lagi. Dia masih nak duduk dalam tubuh empunya badan. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.
Okey, kisah selanjutnya yang ingin saya bacakan kepada anda semua ini datang daripada Sulastri berkongsi kisah. Peristiwa ini ketika dia sedang berada di mana ni? Katanya sini saya berada di rumah Casey. Waktu tu sedang belajar untuk peperiksaan saya. Ini berlaku 2 tahun yang lalu. Saya berada di ruang tamu. Ya, saya ni berkongsi, kata Sulastri, saya berkongsi bilik tidur dengan adik saya. Jadi kalau saya belajar dalam bilik, saya buka lampu, adik saya tak boleh tidur. Jadi terpaksa saya belajar di ruang tamu. Ya, jadi dekat ruang tamu tengah duduk, tengah buat ulang kaji pelajaran untuk peperiksaan yang akan datang beberapa hari lagi. Jadi tengah duduk, tengah tulis ni, saya nampak 2-3 kali tau, depan pintu rumah saya, kata Sulastri. Ada orang lalu. 1 kali lalu, 2 kali lalu. Saya terperasan lah. Walaupun saya tunduk sedang tengok kertas, ya, kertas ujian depan saya ni, mata saya masih boleh perasan depan pintu ada orang lalu. Tak kisahlah, satu perkara yang biasa. Rumah ada koridor, mesti orang lalu depan rumah. Tapi yang membuat saya perasan dan saya tengok, saya terperasan apabila orang yang lalu tu tiba-tiba berhenti depan pintu rumah saya. Tengah duduk ni, ulang kaji pelajaran, tengah buat buat mungkin homework ke, buat kertas ujian. Dia nampak orang lalu, tiba-tiba orang tu berhenti. Bila dia berhenti, saya pun tengok dekat depan pintu. Satu reaksi yang biasa. Jadi bila beliau pandang, kata Sulastri, bila saya pandang dekat pintu rumah, ternyata saya tak nampak apa-apa. Jadi tak apalah, mungkin hayalan. Buat lagi kertas ujian. Tulis. Pendengar Misteri Jam 12. Tengah tulis ni, terasa lagi ada orang berdiri. Bila pusing kepala tengok, langsung tak ada orang. Kenapa ni? Dalam hati tertanya-tanya. Kenapa ni? Sungguh mengganggu perasaan saya. Jadi akhirnya, kali kedua bila saya tenung dekat pintu, memang tak ada orang. Saya tenung lama nak tengok di jalan lagi tak. Tengok lama. Rasanya nak dekat 2-3 minit. Saya pandang dekat pintu rumah saya. Tiba-tiba Casey, niat di hati nak tengok siapa yang takut-takutkan saya. Rupa-rupanya dia yang nak takut-takutkan saya. Apabila saya sedang tenung, saya sedang renung pada masa yang sama. Ada kepala menjenguk daripada tepi tembok pintu rumah di bahagian luar rumah saya. Kan pintu, lepas pintu tu ada kiri, ada tembok, kanan ada tembok. Dekat sebalik tembok tu, mungkin ada sesuatu atau seseorang sedang bersembunyi. Dia jenguk. Mula-mula nampak dahi, nampak kening, nampak mata. Apa tu? Saya pun toleh lain, kata Sulastri. Toleh ke arah lain, membaca beberapa surah. Dan kemudian saya terus simpan barang-barang saya, kata Sulastri, masuk bilik dan tidur. Itulah pengalaman yang tak dapat saya lupakan. Satu lagi pengalaman yang ringkas, kata Sulastri. Ya, yang tadi gangguan tengah belajar. Sama juga dekat ruang tamu, sedang duduk ulang kaji pelajaran. Waktu itu dah masuk 12:30 malam. 12:30 malam, dekat depan pintu saya, Casey, saya boleh nampak apa tahu? Saya nampak kucing warna hitam sedang dalam keadaan duduk memandang ke dalam rumah saya. Saya pernah terdengar seseorang berkata, kalau waktu malam, berhati-hati dengan kucing warna hitam. Saya pun bangun. Dari jauh sambil jalan, saya halau-halau kucing tu. Su. Sampai depan tutup pintu, masuk bilik dan terus saya tidur. Terima kasih. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan.
Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey saudara, yang ini cakap tentang kucing hitam. Ada seorang kirimkan, saya tadi sedang cari-cari email yang ada berkaitan dengan kisah. Terima kasih pada Sulastri. Yang ini tentang kucing hitam ini berlaku dekat sebuah kampung di Bogor. Ini kiriman daripada seorang pendengar yang berkongsi kisah berkenaan dengan kucing hitam. Ini ketika salah seorang katanya kerabatnya telah pun kembali ke rahmatullah. Jadi pada malam itu ramai ahli anggota keluarga yang hadir di rumahnya, di mana jenazah ini diletakkan di ruang tamu. Ramai-ramai duduk seperti biasa. Kalau ada yang meninggal, ramai-ramai akan berhimpun di rumah si mati dan akan membaca Yasin beramai-ramai sementara tunggu keesokan hari untuk dikebumikan sejurus selepas subuh. Jadi si yang meninggal dunia ini adalah seorang wanita. Waktu itu seingat saya usianya 98 tahun. Wanita yang meninggal dunia ini memang dikenali oleh orang. Dia ni pemakai pelbagai susuk Casey. Katanya ini berlaku di Bogor Entah benar atau tidak. Bogor saya rasa dekat Indonesia lah Mungkin lah. Indonesia mana tu? Jawa Barat ke? Jawa Timur? Jawa Tengah? Katanya di sini. Jadi bila ramai dah berhimpun membaca Yasin untuk seorang wanita berusia meninggal pada usia 98 tahun dan ramai kenali wanita ini kerana dia ni memang tidak segan silu memberitahu orang yang dia ada memakai susuk. Jadi bila seseorang memakai susuk, maknanya dia berani bermain dengan jin, mendampingi dengan jin untuk mendapatkan hikmat-hikmat sedemikian-sedemikian. Jadi bayangkan mendengar Ria 897 FM. Apabila orang ramai sedang duduk di ruang tamu, lebih kurang yang datang itu adalah keponakan-keponakan yang meninggal dunia. Lalu dekat jendela, di jendela rumah si mati berdiri seekor kucing. Dalam keadaan rumah itu menjadi agak kacau sedikit apabila ternampak kucing. Ramai yang bersuara, "Halau kucing itu, halau, halau." Dia suruh buang tolak kucing tu, jangan kasih masuk. Tapi belum sempat kucing tu lompat ke atas lantai rumah tersebut, kucing tu bergerak menuju ke arah jenazah. Ramai masih cuba halau tapi tak berdaya untuk mengambil kucing. Bila kucing tu sedang berjalan, ramai dengar suara shu 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 shu. Tapi kucing hitam tidak indahkan. Malah dia jalan depan jenazah, dia duduk seketika dan dia lompat melangkah jenazah yang sedang terbujur baring. Pendengar Misteri Jam 12, katanya teman kita di sini, apabila kejadian ini berlaku, ramai dalam perasaan terperanjat.
Kita takut sebenarnya. Takut sangat-sangat. Yang mana kepercayaan orang-orang kalau ada jenazah, mayat, jangan dibiarkan kucing hitam melangkahnya. Apabila kucing sudah melangkah jenazah itu, masing-masing terhenti daripada membaca surah. Hanya tumpukan-tumpuan. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Hanya tumpukan-tumpuan kepada kucing yang melangkah tadi. Lalu kucing itu bergerak, lompat atas jendela, turun dan terus hilang dari pandangan. Saya dapat lihat pada waktu itu, satu demi satu yang hadir membaca Yasin pulang ke rumah masing-masing. Mungkin kerana mereka dalam keadaan ketakutan. Tapi tidak seperti yang diceritakan kalau mayat seseorang dilangkahi seekor kucing hitam, mayat itu akan bangkit kembali daripada matinya. Saya pun tunggu, tapi syukur alhamdulillah tidak ada gangguan seperti yang disebutkan tadi. Pendengar Misteri Jam 12, orang kampung ingatkan sudah selesai masalah itu. Ya, mereka rasakan okey, tak apalah. Dah habis pun, dah selesai. Kucing pun dah melangkah, tak ada apa-apa berlaku. Setelah kejadian itu, dapat lihat ada ulat-ulat putih kecil mula keluar sedikit demi sedikit daripada telinga, daripada mulut, daripada mata si Pulan yang baru saja meninggal dunia. Ulat mula keluar, banyak ulat keluar. Masing-masing membantu membersihkan, cuci, bersihkan lagi jenazah yang terkena gangguan cacing berkenaan. Tidak pasti apakah tujuannya. Itulah kisah pengalaman dalam Misteri Jam 12. Anda bayangkan dari kisah yang diceritakan ini, sebenarnya kisahnya agak panjang tapi saya ringkaskan saja kiriman yang dikirimkan kepada saya. Bukan mayat tu, jenazah tu daripada baring bila dilangkah kucing hitam tu, bukan dia duduk ke dia berdiri dia hidup, tidak. Malah selepas kucing tu langkah, beberapa minit kemudian dapat lihat benda putih mula keluar sikit-sikit. Rupanya mereka perasan itu adalah cacing ataupun ulat-ulat warna putih, mungkin seperti maggot yang keluar daripada celah mulut kiri kanan mata, daripada telinga yang keluar setelah mayat itu dilangkah. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Ketika akan saya kembali sebentar nanti, kita dengar sebuah lagu. Selepas ini mungkin ada pemanggil yang boleh hubungi saya kalau ingin berkongsi kisah. Saya harap ringkaskan pengalaman anda, jangan terlalu panjang, nanti orang marah. Sama-samalah kita dapat dapat beri peluang dan ruang kepada mereka. Terima kasih pada anda yang sedang memantau Facebook Ria. Terima kasih pada yang mendengar rancangan MJ12 sambil-sambil mendengar. Ada yang kata kisah malam ni seram ya. Ini daripada Suzilah, kata Casey. Tadi bila Casey ceritakan kisah yang kedua, Adi yang isterinya hamil dan beranak dekat rumah. Saya sedang seronok mendengar MJ12. Tiba-tiba Casey, daripada tingkap bilik saya boleh nampak refleksi. Dan reflection yang saya nampak tu macam nampak reflection wajah seorang perempuan, Casey. Saya dengan segera bangun, tak ada waste time tarik langsir, tutup supaya tak nampak reflection yang saya lihat tadi. Oi. Apa nak buat, ya? Inilah kadang-kadang kalau kita terlampau ikutkan sangat, kita akan terbawa-bawa tuan-tuan dan puan.
Terima kasih pada anda yang mendengar. Ada juga yang berkongsi kisah, katanya siapa lagi ni? Casey, selamat malam. Ini saya pendengar berasal daripada Bandar Baru Uda, mendengar Misteri Jam 12 yang telah pun lama dinanti-nantikan. Syabas Ria, terima kasih Casey. Terima kasih pada anda. Asrina Kalisha katanya, salam Casey, saya wakil kepada tim CGA Crow Ghost Adventures and Paranormal Activity, ingin mengucapkan selamat bertugas pada Casey yang berada di konti. Oh, terima kasih. Wah, kumpulan paranormal. Yang ini satu lagi kisah sebelum kita berehat dengan sebuah lagu. Ini datang daripada Mitzal, bukan Rizal tapi Mitzal. Kata beliau di sini, saya pernah terima sejenis hadiah. Ia merupakan sejenis gelang, katanya Akabaha. Saya memang dah lama cari Akabaha, tapi yang diberikan pada saya tu seolah-olah dia tahu saya sedang mencari Akabaha. Saya pun memakai Akabaha tu. Casey, secara tidak langsung bila saya pakai dan saya tidak tanya asal-usul Akabaha tu, milik siapa sebelum ini, ada tak benda-benda ada kaitan dengan Akabaha ni secara halus. Jadi saya tidak tanya, bila dapat sebagai hadiah, saya rasa gembira sebab itu benda yang saya cari. Saya pakai Akabaha tu di pergelangan tangan saya. Dalam masa yang sama, saya tidak perasan, kata beliau. Beliau tidak perasan yang saya setelah memakai Akabaha di tangan saya, tidak ada orang pun yang nak berkawan sangat dengan saya. Setelah sekian waktu, rakan-rakan mula menghindari dirinya dari saya. Barulah saya perasan yang mereka ni seolah-olah nak menghindari diri mereka dari saya. Dan saya cuba selidik, cuba periksa apa masalahnya. Kemungkinan besar Akabaha yang saya terima sebagai hadiah yang diberikan kepada saya. Itu dia kisah. Okey, kita akan berehat seketika. Akan saya kembali selepas lagu berikut ini. Ini sebuah lagu untuk anda dari Projector Band. Lagunya Sudah Ku Tahu. Ria 897 MM. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Baik saudara, Misteri Jam 12 akan diteruskan. Terima kasih pada anda yang suka mendengar rancangan ini dan menjadikan rancangan ini rancangan yang digemari ramai. Yang ini kisah yang ingin saya bacakan ini yang ringkas, kiriman daripada Ida. Ida berkongsi satu peristiwa berlaku dan
Katanya di sini, Casey, pengalaman yang saya nak ceritakan ini berkenaan dengan anak patung. Saya ada terima anak patung. Saya ada terima hadiah anak patung daripada sahabat saya. Beliau ni bercuti di luar negara dan membelikan anak saya anak patung. Dan apa yang berlaku, anak patung ni masih dalam kotak. Ia kelihatan seperti anak kecil, cuma saiznya lebih kecil lah. Jadi tidak saya buka, saya letak anak patung tu masih lagi dalam kotak, dalam bilik anak saya. Pada waktu itu anak saya tidak ada di rumah. Anak kecil saya yang berusia 5 tahun tidak ada di rumah. Dia berada di rumah nenek dengan atuknya yang nak bawa dia keluar pada hujung minggu. Jadi hari itu yang saya terima hadiah adalah hari Khamis malam Jumaat, Casey. Apa yang berlaku, anak patung tu dia ada beberapa ciri-ciri keistimewaan. Kalau kita pegang, di belakangnya ada satu butang. Kita tekan butang tu akan mengeluarkan kata-kata pujian. Dia akan cakap you are beautiful dan sebagainya lah. Sebab sebelum itu teman saya ni ada ajar saya. Dan apa yang berlaku, anak patung ni pun ada botol susu yang diberikan bersama. Jadi botol tu kalau diletakkan pada mulut anak patung, ia seolah-olah makin lama makin sikit. Seolah-olah kelihatan seperti anak patung itu yang minum susu berkenaan. Jadi malam tu, bilik anak saya memang dah ada bilik, dah cantik, ada katil. Tapi dia tak pernah nak tidur bilik, selalu akan tidur dengan saya dan suami. Malam tu suami saya tidak ada di rumah, bertugas shift malam. Anak saya yang 5 tahun ni di rumah nenek dengan atuknya sebab nak bawa dia keluar. Saya tinggal dalam rumah seorang diri. Casey, anak patung tu seperti yang dikatakan, saya belum keluar dari kotak. Masih letak dalam bilik anak saya yang tidak pernah pun dia tidur dekat bilik tu. Selalu dia akan tidur berkepit dengan saya dengan suami. Tiba-tiba dalam bilik saya seorang diri, dengar sangat-sangat anak patung tu seperti ada orang ataupun tekan dari belakang dan ia bercakap sesuatu. Saya rasa seram sangat-sangat, Casey. Jadi pendengar Ria 897 FM, apa yang terjadi, saya cuba tidak ingin fikirkan bunyi itu. Yang dikatakan tadilah bunyi anak patung, yang seolah-olah bersuara seperti ada orang yang tekan anak patung tu dari belakang. Saya buat bodoh. Tiba-tiba Casey, bunyi lagi Casey. Seolah-olah anak patung tu bercakap. Bayangkan pendengar Misteri Jam 12. Suaranya menakutkan sebab saya seorang diri, dan suaranya menyeramkan sebab ini terjadi pada waktu malam. Happy birthday. Bayangkan, anak patung tu bercakap happy birthday. Siapa pula yang tekan ni? Saya diam lagi, dengar lagi dia cakap. Bayangkan, dia cakap lagi. Happy birthday. Bila saya bangun, pergi bilik anak saya, kotak tu sebenarnya saya dirikan dan saya letak di atas almari. Kotak anak patung tu sekarang berada dekat atas katil anak saya dalam keadaan sedang baring, Gizi. Saya masih ingat lagi yang saya letak anak patung tu di atas almari anak saya. Oleh kerana saya nak kurangkan rasa takut, masuk bilik, saya buka lampu, angkat anak patung tu, letak tepi katil saya dan saya tidur. Jadi setidak-tidaknya dia bunyi ke, dia terjatuh ke, saya dekat sebelah saya boleh nampak. Angkat anak patung, letak tepi katil dan saya pun baring sampai terlelap. Pendengar Ria 897. Agak pukul 3 lebih pagi saya terbangun. Nak pergi ke tandas kerana terlampau sejuk dengan aircon. Apabila saya toleh, anak patung Gizi yang saya letak dalam kotak di tepi saya, anak patung iaitu anak kecil. Tiba-tiba rambutnya panjang sangat, Gizi.
Rambutnya panjang mengurai sampaikan terkena bahagian bawah kotak Casey. Yang saya terima anak patung, rambutnya pendek. Bila ternampak rambutnya panjang mengurai, saya dari berani terus jadi seram. Saya bangun, saya katanya di sini saya bangun dari katil. Kemudian saya buka lampu, saya baca beberapa surah. Kemudian saya pergi tandas, buang air kecil, keluar balik dari tandas dan saya tengok anak patung tu dalam keadaan terang. Rambutnya sememangnya pendek Casey, bukan panjang. Ya Allah Casey, saya tak tahulah dari mana teman saya beli anak patung ni. Keesokan harinya, anak patung yang teman saya belikan terpaksa saya jual Casey. Dengan harga yang begitu rendah, dibeli oleh sebuah keluarga. Anak patung. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Okey, silakan 66 seorang lagi pemanggil. Pukul 2 Ingatkan baru pukul 1.40 Pukul 2 Okey lah, last call. 669 11897. Hello, selamat malam. Siapa tu? Ataupun selamat pagi Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Oh, dia tak telefon, nampaknya disegan dengan suara saya. Okeylah, niat di hati nak teruskan tapi nampaknya saya harus undurkan diri. Ya, saya akan jumpa anda sebentar nantilah jam 10 malam dalam Geng Burung Hantu. Terima kasih pada semua yang ada di Facebook Ria 897 FM. Terima kasih juga pada anda yang berkongsi video berkenaan tadi Facebook Live. Yang mendengar, terima kasih. Dan saya jumpa anda esok dalam Geng Burung Hantu. Saudara, ingat setiap kisah yang anda dengar dalam MJ12 hanya satu hiburan. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedegakan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan.